Kai, bila kita marah, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, semua tu tak ada mikir sangat. Nak ubah hidup kita ni bukan dengan duit je semata-mata, tapi dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Hidup mati aku bukan kau yang tentukan. Aku jahat ke tidak, kau tak layak menghukum. Awak kena kenal dia dulu, baru awak boleh hukum dia. Nak tahu tak? Hang takkan ada masalah bila handuk dalam syurga nanti. Hang tu buat hal kat luar sana, hanya aku tak tahu. Sampai ke mati pun saya takkan maafkan ayah. Pembunuh! Kau nak ke arah mana sekarang? Kau nak ke syurga? Syurga bukan percuma. Sinopsis novel Kerana Syurga Bukan Percuma ini mengisahkan Kai Rafiq atau Kai, seorang remaja yang ingin berhijrah ke arah kebaikan. Namun hijrah itu tidaklah semudah yang disangka. Pelbagai dugaan yang perlu ditempuhinya. Permulaan novel ini bermula dengan dendam. Pintu surau dihempas kuat, kakinya dihayal laju menuju ke arah suis kipas. Darahnya panas menggelegak, mukanya merah padam menahan malu yang teramat sangat. Bayangkan, dia dimalukan di hadapan orang ramai oleh seorang pengawas perempuan yang baru berusia 15 tahun. Dendam terbit perasaan dendam yang tebal dalam hatinya. Panjang bebelan yang keluar dari mulut Kai. Matanya dipejamkan, cuba mencari ketenangan. Tidak sampai 2 minit, dia terlelap kerana terlalu penat. Tiba-tiba, lenanya terganggu dek suara tenang yang menegur. Kai melihat wajah lelaki itu dan ingin tahu siapakah gerangan lelaki tersebut. Kai bertanya siapa lelaki itu. Tersenyum tanpa menjawab soalan Kai. Lelaki misteri itu memberi banyak nasihat kepada Kai. Dan pada menjelang malam, kata-kata lelaki misteri itu mengetuk kotak fikirannya. Akhirnya dia tertidur di buai mimpi. Di kemuncak novel ini terdapat sebuah penghijrahan. Kai bangun awal, tekad di dalam hatinya dia mahu berubah. Tetapi satu tragedi telah berlaku. Hampir seluruh surau Al-Falah dijilat api. Yang sedihnya, Kai masih di dalam. Abang surau teriak memanggil Kai lalu merempuh masuk melalui tingkap yang pecah. Kai yang mendengarkan namanya dipanggil mengalihkan pandangannya ke arah suara tersebut. Dari jauh dia melihat abang surau yang tangannya penuh dengan luka berlari ke arahnya. Kai nampak kayu yang hendak jatuh betul-betul di atas abang surau. Abang surau memandang ke atas tetapi dia lambat untuk bertindak. Kayu itu telah menghempap di belakang abang surau. Lalu Kai pun pengsan kerana terlalu banyak menghidu asap hitam. Pengakhiran yang bertajuk Kembali. Dipendekkan cerita, Kai seorang yang pendendam berjumpa dengan abang surau untuk berubah ke jalan Allah, mengajarkan erti sabar dan buang ego sejauhnya untuk kembali pada Tuhan. Abang surau mati dalam kebakaran di surau Al-Falah. Kai hilang satu-satunya sahabat yang ada, sahabat yang membantu dia mengenal Tuhan. Berjumpa dengan Razin yang menjadi pengganti abang surau, yang akan menasihati Kai sama seperti macam mana abang surau lakukan. Kai berubah menjadi seorang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah nilai murni. Terdapat pelbagai nilai murni yang telah kami jumpa dalam novel pilihan kami ini. Antaranya ialah tidak mudah untuk berputus asa. Kita boleh lihat keadaan ini apabila tak kala Kai seakan-akan mahu berputus asa dalam hidayah yang diberikan kepadanya. Di situlah abang surau sentiasa ada untuk menguatkan semangatnya untuk mencari redha ilahi. Seterusnya adalah menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Terdapat banyak ilmu-ilmu agama di dalam novel ini. Apa yang disampaikan penulis pasti akan masuk ke dalam hati pembacanya. Akhir sekali ialah semangat ke arah perubahan dan ukhuwah.
Semangat ke arah perubahan dan ukhuwah yang dizahirkan melalui cerita ini sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita semua. Novel ini mengajak kita semua untuk kenali kelemahan dan apakah tujuan kita di hidup di muka bumi Allah ini. Kelemahan yang saya dapat daripada novel ini ialah yang pertama ialah remaja yang akhlaknya nakal ataupun buruk begitu mudah dianggap sebagai sampah masyarakat. Contohnya dialog seperti kamu ini sangat memalukan masyarakat sahaja. Itulah yang sering terjadi kepada remaja jika mereka tersalah langkah pada satu ketika dahulu. Jadi dalam hal ini akal dan nafsu itu sering berlumba untuk menang. Dan Allah memang berikan kita akal dan nafsu kepada manusia supaya kita dapat berfikir. Tetapi kebanyakan sebagai contoh dalam novel ini sendiri, remaja sering salah langkah kerana nafsu itu lebih mendominasikan mereka. Kesalahan yang kedua yang saya dapat daripada novel ini ialah novel ini mempunyai beberapa kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Kebanyakan perkataan yang dipinjam dari bahasa Arab disalah eja. Sebagai contoh, perkataan redha iaitu R-E-D-H-A dieja sebagai R-E-D-A. Dalam hal ini, penulis sepatutnya memeriksa ejaan bahasa Melayu dengan betul dan tepat terlebih dahulu sebelum buku ini dicetak. Walaupun kesalahan ini agak kecil, tetapi ia tetap salah dari segi tata bahasa Melayu. Okey, hari ini saya akan mengulas tentang cadangan penambah baik novel, iaitu novel Kerana Syurga Bukan Percuma. Buku Kerana Syurga Bukan Percuma karya daripada Najmi Fatih ini memaparkan kisah seorang insan yang bernama Khairul Rafiq yang ingin mencari jalan serta kekuatan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik atau lebih dikenali sebagai taubat dari segala dosa yang dilakukannya. Antara cadangan penambahbaikannya yang pertama ialah penggunaan gaya bahasa dalam aspek paling utama dalam sebuah teks. Okey, tanpa bahasa tidak mungkin sebuah latar, tema, plot pemikiran dan sebagainya akan terjema. Sementara kesusasteraan ialah kesenian yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa juga berkait rapat dengan gaya bahasa yang menjadi tunjang kekuatan estetika sesebuah karya novel. Namun begitu, sesebuah karya tidak mungkin menjadi besar hanya kerana gaya. Namun novel yang memuatkan isi-isi penting dan utama juga tidak diterima baik jika gayanya tidak menarik. Yang kedua ialah menambah baik persoalan yang ingin dikemukakan oleh penulis. Bagi setengah pihak yang belum pernah tahu tentang kehadiran buku ini, mungkin mereka akan menganggap bahawa cerita yang ingin disampaikan adalah bersifat klise atau senang digambarkan sebagai cerita yang dah menjadi kebiasaan kepada rakyat. Selain itu, ada yang beranggapan bahawa novel ini menceritakan tentang perkara-perkara yang kebiasaan didengar seperti jahiliah, dakwah, ihtilat dan sebagainya. Jadi, penulis harus membuktikan bahawa apa yang orang ramai beranggapan terhadap semua novel itu ialah salah. Penulis harus memberi reaksi wow kepada pembaca novel tersebut supaya pembaca jatuh cinta terhadap apa yang mereka sedang baca. Okey, yang ketiga ialah impak dan kesan novel yang diberikan kepada pembaca. Novel ini mengisahkan seorang insan yang pada mulanya terpesong dengan ajaran agama dan akhirnya diberikan hidayah oleh Tuhan untuk bertaubat ke jalan yang benar. Apa yang pembaca mengharapkan ialah mereka dapat mencapai suatu impak yang besar terhadap diri mereka supaya apa yang mereka telah baca, mereka juga dapat mengubah ke arah yang lebih baik. Jadi, penulis perlu menguatkan lagi saranan dan nasihat kepada pembaca untuk memberikan impak yang dapat mengubah hati untuk berubah ke arah kebaikan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.